Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam Surau kita, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, Al-Fadhil Ustaz Nawi, seterusnya sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita sambung lagi pengajian hadis kita, hadis Sahih Muslim, muka surat 279, hadis nombor 480. Kita masih lagi di bawah tajuk besar Kitabul Janazah, berkenaan dengan janazah. Pada malam ini tajuk kecil yang ke-27, doa untuk solat janazah. An Aufin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Min tu bagi atas, wa wasi' madkhalahu, bukan bagi depan. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi min al khataaya كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. Dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Auf bin Malik ini as-sahabil jalil, sahabat yang terkenal. Dia terlibat dengan peperangan Khaybar, Fathul Makkah dan lain-lain lagi. Masa Fathul Makkah, Nabi melantik beberapa orang panglima mengetuai pasukan tentera Islam yang datang mengepung Mekah daripada pelbagai arah. Salah seorang yang menjadi pemimpin yang membawa bendera ini ialah Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, perawi hadis kita pada malam ini. Di mana Auf bin Malik berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat janazah dan aku hafal doa yang baginda ucapkan. Dengar doa ni. Okey. Nabi baca tu, dia dengar dan dia hafal. Nabi baca apa? Wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawba al abyada min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi
wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabr atau min azabin nar. Kata doa yang bermaksud, ya Allah ampunilah dosanya, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dosanya, dosa orang mati itulah. Warhamhu, lindungilah, ampunilah dosanya. Warhamhu, kasihanilah dia, rahmatilah dia. Wa'afihi, lindungilah dia, afiatkanlah dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat tempat turunnya, nuzulahu, tempat kembalinya. Wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah kuburnya. Madkhalal ni tempat masuk. Dakhala yadkhulu, masuk. Madkhal tempat masuk kubur lah. Dia panggil isim makan dalam bahasa Arab. Seperti mata'am, tempat makan. Madkhal, tempat masuk dalam kubur. Minta lapang. Sebab kubur ni disebut dalam hadis-hadis yang telah saya baca sebelum ini. Ada orang yang merasakan kuburnya sempit, dan ada yang rasa lapang, jauh mata memandang, yang dihimpit oleh kubur sehingga berceracak tulang rusuknya. Seterusnya Nabi mengatakan, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, sucikanlah dia, bersihkanlah dia dengan air, dengan salji, dan dengan air yang sejuk. Kemudian Nabi kata lagi, wa nakihi minal khataya, bersihkanlah dia dari segala kesalahan, dosa-dosanya. Khataya ni dosa-dosa. Kama naqaita thawbal abyada minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih daripada segala kekotoran, begitulah wahai Tuhan, kau ampunlah dosa-dosa dia, bersihlah dosa-dosa dia. Wa abdilhu daran, gantilah rumahnya yang di dunia ini dengan rumah yang khairan min darihi, yang lebih baik daripada rumah dia yang ada di atas dunia ini. Artinya kurniakanlah rumah yang lebih baik di hari akhirat. Mahligai lah di hari akhirat. Serta gantikanlah keluarganya di dunia ini dengan keluarga yang lebih baik pada hari akhirat. Isterinya baik, keluarganya baik. Dan pasangan di dunia ini dengan pasangan yang lebih baik pada hari akhirat. Kalau tak ada pasangan, tak berkahwin pun, Tuhan akan beri berkahwin esok. Ada pasangannya di kalangan bidadari surga. Kemudian Nabi berdoa lagi, masukkanlah dia ke dalam syurgamu wahai Tuhan, dan lindungilah dia daripada seksa kubur dan juga seksa api neraka. Sehingga aku berangan-angan, kata perawi hadis kita ini, Auf bin Malik, sehingga aku berangan-angan seandainya saja aku yang menjadi jenazah tu, mayat tu. Sehingga Nabi berdoa begitu rupa kepada orang yang mati. Alangkah baiknya kalau orang mati itu aku, kata Auf bin Malik. Sebab doa Nabi adalah makbul. Doa Nabi, orang yang disolat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dia sangat makbul. Berkenaan dengan doa di dalam solat jenazah ini, banyak lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ni, ringkasan Sahih Muslim ni, dia bagi satu je. Tapi bacaan-bacaan doa untuk orang mati ni banyaklah. Dalam hadis-hadis yang lain banyak. Jadi kalau kita dengar orang baca pelbagai doa masa sembahyang jenazah ni, iyalah nak solat apa. Mayam Makkah ulah.
Orang daripada pelbagai mazhab macam-macam doa dibaca biarlah ya belaka. Ada di antara doa nabinya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Ada ya, ya belaka. Kalau ada bacaan yang macam tu, ya juga, wahai Tuhan ampunilah orang yang hidup di kalangan kami, wa mayyitina, yang mati di kalangan kami, kau ampunkanlah wahai Tuhan. Orang yang hadir bersama dengan kami dan orang yang tak hadir bersama dengan kami, orang yang kecil di kalangan kami dan orang yang besar di kalangan kami, yang lelaki di kalangan kami dan perempuan di kalangan kami, ampunilah wahai Tuhan. Banyak lagi lafaz-lafaz yang lain aja. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ila akhirnya. Banyak doa-doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh baca belaka. Boleh baca belaka. Masa mana nak baca doa ini? Dalam hadis yang kita baca ni dah ayat masa ni. Sebahagian besar para ulama mengatakan ialah selepas takbir yang ketiga. Doa si mati ini ialah selepas takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Takbir yang ketiga baru doa pada si mati. Takbir yang keempat pun doa si mati. Takbir yang kelima dan seterusnya. Bagi orang yang menganggap boleh takbir banyak adalah doa pada si mati belaka. Boleh baca belaka okey. Saya sendiri pun baca dalam bentuk doa yang pelbagai, kerana riwayat-riwayat yang datang banyak. Bacalah yang mana-mana yang sabit datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab kita, doa pada si mati ni pun wajib juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, bacalah apa-apa saja doa yang melibatkan doa pada si mati, ya belaka. Seperti kita mengatakan Allahumma ighfirlah, wahai Tuhan ampunilah dia, cukuplah. Ataupun kita mengatakan Allahumma arhamhu, wahai Tuhan rahmatilah dia, cukuplah. Kata Al-Imam Nawawi dan lain-lain di kalangan para fuqaha, asal doa pada si mati je. Okay. Boleh baca belaka okay. Ada pelbagai riwayat yang datang dan semuanya itu boleh dibaca di dalam solat jenazah. Bahkan solat jenazah ini sebahagian ulama menganggap sebagai doa. Jika tak ada doa ke, macam mana solat jenazah majoriti para ulama mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain mengatakan bahawa walaupun sembahyang ni tak cukup rukun-rukun sembahyang, baca Fatihah, takbir kedua selawat, yang ketiga doa pada si mati, yang keempat begitu juga. Tetapi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menyebut perkataan salatul janazah, sembahyang jenazah. Begitu begini sebagaimana hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini. Begitu juga dalam hadis yang kita baca ini, Nabi sembahyang ke atas jenazah. Maka jumhur ulama, majoriti para ulamanya daripada pelbagai mazhab, dianggap macam sembahyang. Walaupun tak cukup rukun-rukunnya, oleh sebab itu apabila dia sembahyang, maka dia kena ada wuduk. Kena ada wuduk lah, sebab dia sembahyang. Sembahyang ni kalau tidak ada wuduk, tidak sah berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kalau kita baca dulu dalam bab taharah. Walau bagaimanapun ada sebahagian di kalangan ulama yang mengatakan bahawa oleh kerana dia doa. Nabi kata salatul janazah ni,
Solat ni dari segi bahasa Arab ni dia ada dua makna. Dari segi bahasanya doa. Dari segi istilahnya iaitu rukuk, sujud apa itulah. Mula dengan takbir, sudah dengan salam. Ada rukuk, ada sujud. Maka dia kata walaupun Nabi kata salatul janazah dengan makna bahasa, doa terhadap jenazah. Apabila doa sabit dengan hadis-hadis yang banyak pula, doa ni tak semestinya ada wudu. Maka kalau kita dengar orang kata sembahyang jenazah tak payah ada wudu, biarlah. Pasal tak apa. Memang ada pandangan yang demikian. Pandangan ini mari di peringkat tabi'in lagi. Antaranya Al-Imam Asy-Sya'bi, anak murid para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia ada wudu tak apa, dia doa. Begitu juga dengan An-Nakhai, ulama besar yang ada mazhab dia sendiri. Hujah dia lebih kurang sama juga. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama tafsir yang terkenal. Tafsir At-Tabari 20 juzuk. Dan dia juga adalah merupakan ulama fiqh. Dia ada mazhab dia sendiri yang dikenali dengan mazhab Ibnu Jarir At-Tabari. Begitu juga sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Syiah. Doa sembahyang boleh mayang jenazah. Doa dia kata. Jadi kalau kita bertemu orang yang demikian, tak apalah. Bahkan sebahagian ulama jika sekiranya sembahyang jenazah ni sekejap sangat, 4 kali takbir. Kalau kita main sibuk nak ambil air sembahyang, tak nak sembahyang. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawa boleh kita bertayamum je. Kalau payah nak ambil air sembahyang, lambat dan sebagainya, bertayamum. Tepuklah dinding ke mana-mana ke, solatlah. Sebagai ganti kepada wudu. Ataupun pandangan-pandangan ulama yang lagi mudah tadi, tak ada wudu pun dia kata boleh. Jangan banyak orang sudah lah. Aku tak ada air sembahyang, ni nak sembahyang juga. Yang marah dia tu imam lah. Tu imam belajar daripada kecil ni, kena ada wudu. Okey. Imam belajar mazhab kita je. Lain dia tak je dengar. Sesat dah muni dia tu. Okey. Jika sekiranya ada demikian, ya. Okey. Biar ada wudu lah kalau boleh biar ada wudu. Okey. Al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Kita keluar daripada perselisihan para ulama, itulah yang lebih baik. Dalil-dalil yang terang sungguh ada. Pasal tu jadi khilaf tu, tidak ada dalil yang terang, terutama dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terbaca satu hadis lagi yang tajuk yang ke-29, mensolatkan jenazah di masjid. Boleh ke tak boleh? An Aisyah radhiyallahu anha annaha lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على هجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنازة الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Aisyah berkata, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala meninggal dunia, lalu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid agar mereka mampu mensolatkannya. Puan boleh nak sembahyang jenazah, tak salah
Boleh. Lalu mereka melakukannya. Mereka meletakkan jenazah tersebut di depan kamar mereka, iaitu isteri Nabi, depan kamar isteri Nabi, dan mensolatkannya. Kemudian jenazah tersebut dikeluarkan melalui pintu jenazah menuju ke bangku-bangku. Melalui pintu jenazah dalam masjid Nabi, min babil jenazah alladhi kana ila al-maqa'id. Yang mana melalui pintu itu, di luarnya ada bangku-bangku. Al-maqa'id ni tempat-tempat duduk lah. Kursi lah. Bangku-bangku tersebut ni tempat duduk lah. Setelah mereka mendapat berita bahawa orang-orang mencela perbuatan tersebut, setelah itu sebab berlaku semayang jenazah wak keluar, fabalaghuhunna, telah sampai kepada mereka, iaitu isteri-isteri Nabi, annan nasa abu dzalik, manusia mencela perbuatan tersebut, iaitu semayang jenazah dalam masjid. Faqalu, mereka kata, ma kanatil janaizu yudkhalu biha al masajid, dengan mereka berkata jenazah tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Ada yang berkata demikian. Kemudian berita itu sampai kepada isteri Nabi, sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah berkata, faqalat ma asra'an nasa ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih. Alangkah cepatnya manusia ini mencela sesuatu yang tidak mereka ketahui benda tu. Mudah sangat dia mencela dan mengatakan salah, sedangkan dia tak ada ilmu berhubung dengan perkara itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mencela kami, kata Aisyah, kerana kami mensolatkan jenazah di dalam masjid. Lalu Aisyah kata lagi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensolatkan seorang sahabat yang nama Suhail bin Bayda di dalam Masjid Nabawi. Okay. Jadi alhamdulillah, hadis yang kita baca ini di zaman para sahabat masih hidup lagi, ada orang yang beri fatwa yang bukan-bukan. Antaranya apabila berlaku kematian kepada seorang sahabat yang besar, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau ini termasuk dalam 10 orang sahabat yang Nabi kata masuk syurga tanpa hisab. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam satu hadis Nabi sebut 10 orang. Dia panggil Al-Mubashshiruna bil Jannah. 10 orang yang dijanji syurga. Yang Nabi janji syurga masa Nabi hidup ni ramai. Bukan 10 ni je. Setengah orang dia salah faham. Atas 10 ni je Nabi janji syurga. Tak, ramai. Isteri-isteri Nabi, Nabi janji syurga belaka. Anak-anak Nabi Fatimah menjadi penghulu wanita dalam syurga, Khadijah. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang dijanji syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukasah, Nabi janji syurga tanpa hisab dalam satu hadis. Antara yang besarnya ialah yang dipanggil Al-Asyarah, 10 yang dijanjikan syurga, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis Muslim yang kita baca pada malam ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mati di Al-Madinatu Al-Munawwarah dan dikebumikan di kuburan Baqi'. Walau bagaimanapun ada juga buku-buku sejarah yang menulis bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ni mati di negara China. Riwayat ini tidak sahih dan tidak kuat.
Yang kuatnya yang ada dalam hadis sahih lah. Termasuk hadis yang kita baca ni, hadis sahih Muslim. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni mati di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi' di Al-Madinatu Al-Munawwarah. Kalau pergi ke Mekah nanti, haji baik, umrah baik, ziarahlah perkuburan Baqi' ni. Ada belakang Masjid Nabawi. Biasa dibukanya ialah waktu pagi dan petang lepas asar. Walau bagaimanapun kalau ada kematian dibuka je pintu tu, pintu perkuburan ni dibuka je. Jadi kalau orang masuk jenazah kita ikut je lah. Sebab barang siapa yang mengiring semayang, tersemayang dah di masjid dah. Nabi kata yang kita baca dah hadis dulu, siapa yang mengiringi jenazah sampai ke kubur, dia akan dapat 2 qiraat. Kalau semayang saja dapat 1 qiraat. Sahabat tanya, apa dia qiraat ni ya Rasulullah? Dia ni telah kita baca boleh. Nabi kata pahala 1 qiraat ni lebih besar daripada bukit Uhud. Besar lagu mana tak tahulah. Yang mana bukit Uhud ni bukit yang paling besar. Ini hanyalah sebagai perbandingan nak mudah faham, kata para ulama hadis. Bukan perbandingan secara hakiki. Bukan pahala besar macam tu, sungguh tak. Hanya nak bagi mudah faham, di Madinah ni besar je bukit Uhud lah. Sahabat tengoknya. Jadi pahalanya lebih besar daripada tu lagi. Bukit Uhud ni dalam 7 atau 9 kilometer panjang, besar lah. Hadis-hadis banyak sebut bukit Uhud. Kalau benda nak rayak besar, Nabi sebut bukit Uhud banyak lah. Hadis-hadis. Nabi pernah cerita tentang ahli neraka yang dibesarkan oleh Allah. Nabi kata sebatang gigi ahli neraka ni Allah besar, lebih besar daripada bukit Uhud. Sebatang. Ini pun nak mudah faham. Okey. Kalau besar bukit Uhud sungguh, 9 kilometer sebatang gigi. Manusia ada 30 lebih yang besar ni, tak tahu. Tak. Tapi ini perbandingan untuk mudah faham, bukan perbandingan secara 100% itu tak lah. Okay. Bahkan hadis-hadis lain pun banyak membuat perbandingan dengan bukit Uhud. Okey, jadi kalau kita ikut jenazah tu masuk dalam perkuburan Baqi' boleh 2 qiraat. Pahala pula di sana diganda, berkali ganda berbanding dengan pahala kita menghadiri sembahyang jenazah dan kebumian jenazah di tanah air kita ni. Besar sangat. Jangan kita tak buat ni. Saya pernah sebut dulu bahawa ramai di kalangan orang kita ni pergi Mekah, dia tak sembahyang jenazah. Okey. Saya pernah sebut dulu, saya ulang sekali lagi. Jadi saya tengok dia ni tak sembahyang jenazah, sembahyang sunat sembahyang. Akhirnya saya beritahu pasal apa tak sembahyang jenazah. Kena saya jadi rombongan sekali dengan saya. Dia royak terang. Dia kata saya tak pandai Ustaz. Sembahyang jenazah ni saya tak pandai, dia kata. Jadi senang pula kalau dia royak gitu Batuk yang sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kata saya ajar adang kata Pak Mayang dah ni Pak Mayang fardu lah. Tunggu nak sembahyang jenazah. Saya kata saya ajar 2 minit je. Takbir ikut tu imam Allahu Akbar, dalam hati saja aku sembahyang jenazah. Adang dah saya tu. Takbir pertama baca Fatihah, ingat dah. Takbir kedua selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ingat dah. Takbir yang ketiga doa si mati, hok ni dia hafal sikit tu. Saya kata apa ni? Allahumma ghfirlah. Dia pun hafal Allahumma ghfirlah, Allahumma ghfirlah. Tu bila kata as-salatu 'alal amwat, sembahyang atas jenazah. Kata sembahyang ni dia pun bangun sembahyang lalu.
Takbir kepak dia yang sudah, saya kata. Rasa kata apa, sungguh tu imam salam. Jadi semayang oleh ada. Dah ya 2 minit ya. Boleh buat lalu. Lepas tu mayang fardu yang akan datang saya jeling je tengok. Mayang ke dah semayang dah ada benda dah. Tak ada timbul dah. Tak anda semayang. Mudah sangat semayang jenazah. Jadi kalau ada orang kata dia tak tahu, nyanyalah dia. Bagi tahu. Bagi tahu dia cara-cara. Tapi nak kata ke dia tak tahu sungguh. Pengalaman saya 30-40 tahun ni mayang jenazah. Mari panggil rumah kita semayang jenazah, ayah kita mati. Kata tak apa. Kita mari. Dia anak panggil tak mayang tak setabuk. Duk tanah. Kita turun. Duk isap okok bawah. Alangkah terasanya hati kita dah. Mari panggil kita suruh datang. Dia sendiri penghormatan pada ibu bapa dia mati tak mayang. Sebab apa agaknya? Saya ingat sebab tak ada kok lah, tak pandai kali. Jadi kalau kita tahu, bagi tahu dia. Mudah sangat semayang jenazah ni. Allah akbar sayang ni. Okey, sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini.